Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Fadil Uda Kasim selaku imam dan khatib pada hari ini sidang jemaah Allah yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama, yang di belakang tolong ke depan sebelah kanan masih ada kekosongan, kita bagi peluang yang masih dalam hujan tu. Tolong penuhkan saf hadapan. Masih saya tengok di kamera masih ada lagi kosongan di hadapan sebelah kiri tuan-tuan. Yang kedua, program Ramadan. Alhamdulillah pihak Pentadbiran Surau telah menyediakan borang-borang untuk tuan-tuan menginfak di dalam bulan Ramadan. Bagi ahli karya Allah dalam minggu ini kami akan hantarkan borang-borang ke rumah tuan-tuan. Bagi bukan ahli karya, bolehlah dapatkan borang bersama kami ya. InsyaAllah boleh mohon pada saya atau Musi dan mana-mana kami ada borang di surau ini insyaAllah. Jadi kami mengalu-alukan infak daripada tuan untuk sama-sama kita meriahkan bulan Ramadan Al-Mubarak ini insyaAllah. Sekian. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
Alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa qala rabbuna fi muhkami tanzilih بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama kita melaksanakan yang tegas akan menjadikan kita hamba yang berjaya dan berbahagia di dunia dan juga di negeri akhirat nanti. Di hari mulia ini, khatib akan memberikan khutbah yang sangat penting sama-sama kita dengari, yaitu ajaran sempurna anak-anak terpelihara. Memandangkan tajuk ini sangat penting, maka semua jemaah diminta untuk mendengarnya dengan tekun. Matikan telefon-telefon kita, letakkan sebentar, dan kita dengar khutbah yang penting ini. Muslimin yang berbahagia, sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah benteng yang menghalang diri daripada melakukan dosa. Di samping ia menjadi faktor pendorong umat Islam melakukan kebaikan. Inilah sebabnya kita disarankan supaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, agar terpelihara daripada azab neraka di negeri akhirat kelak. Tuntutan ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang telah dibacakan oleh khatib di awal khutbah tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu, jaga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Kata di sini menjadi kewajiban bagi setiap muslim memberatkan soal pendidikan rohani dan jasmani yang sempurna kepada ahli keluarga dalam usaha menjauhkan diri sendiri dan keluarga daripada api neraka Allah. Apabila kita melaksanakan tanggungjawab mendidik dengan baik, berarti kita menjaga diri telah menjaga anak-anak, isteri dan keluarga kita daripada api neraka Allah. Mudah-mudahan kita semua cenderung ke arah itu, mampu menerjemahkannya dalam diri sendiri, keluarga serta organisasi terpimpin, agar semuanya selamat dunia dan di akhirat nanti. Hadirin Jumaat sekalian, ilmu dan pendidikan yang berperanan penting dalam memelihara serta membentuk fitrah insani sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia bertujuan memudahkan manusia mengendalikan urusan hidup
secara terus terurus bagi mengimarah dan memakmurkan dunia sebagai singgahan yang indah sebelum ke negeri akhirat. Kenyataan ini sejajar dengan kepentingan dan keistimewaan ilmu yang dinyatakan oleh para ulama. Sesiapa yang ingin kebahagiaan di dunia, maka perlu berilmu. Sesiapa yang inginkan akhirat, maka perlu dia berilmu. Dan sesiapa yang inginkan dunia dan akhirat, maka perlulah dia berilmu juga. Berdasarkan kepada kalam ulama ini, dapat disimpulkan bahawa umat Islam hendaklah menuntut ilmu dan menjauhi kejahilan. Manakala ilmu yang dituntut itu pula perlulah dikuasai, perlulah diamalkan, dan perlulah diaplikasikan dengan bijaksana supaya ia memberi sumbangan serta manfaat terhadap segala amal dan usaha yang dilakukan demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, dari perspektif Islam, pendidikan merupakan satu proses mengajar, mengasuh dan melatih rohani dan jasmani, berteraskan nilai baik dan terpuji yang bersumberkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ia bersesuaian dengan kejadian manusia yang diciptakan Allah, terdiri daripada elemen roh dan jasad. Ini berarti proses pendidikan seorang anak membabitkan beberapa peringkat yang bermula dari dalam kandungan sehingga lahir dan menjadi dewasa. Justru itu, bagi memastikan kesempurnaan dalam pendidikan anak-anak, ibu bapa perlu membentuk suasana yang harmoni dan bercirikan keislaman dalam kehidupan berumah tangga. Ini kerana dunia pertama bagi seorang kanak-kanak adalah rumah ibu bapanya sendiri. Sekiranya setiap pasangan suami isteri menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, maka mudahlah bagi mereka menyemai dan menyuburkan roh Islam kepada anak-anak. Jika pasangan suami isteri gagal menerapkan nilai Islam, gagal menerapkan nilai Islam, dan gagal mengekalkan kerukunan rumah tangga, maka sudah pasti sukar bagi mereka untuk mengasuh anak-anak mengikut acuan dan budaya hidup Islami. Hakikatnya, pendidikan awal bermula dari rumah. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, setiap bayi yang dilahirkan adalah suci fitrahnya. Ibu bapalah yang menjadikan mereka Yahudi, ibu bapalah yang menjadikan mereka Nasrani maupun Majusi. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahawa anak-anak adalah ibarat kain putih yang boleh dicorakkan atau dilukis dengan warna yang diinginkan. Namun ibu bapalah yang berperanan serta bertanggungjawab sepenuhnya mencorakkan hidup mereka dengan warna-warna yang menarik ataupun sebaliknya. Hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang maksudnya, ajarkanlah anak-anak kamu salat ketika mereka berusia 7 tahun. Pukullah mereka sebagai didikan sekiranya mereka melalaikan salat apabila mereka berusia 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur mereka lelaki dan perempuan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dua-dua petikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini memberi message yang jelas bahawa proses pendidikan anak-anak bermula dari rumah lagi, di mana ibu bapalah yang memainkan peranan penting mencorak hidup mereka selaras dengan cara hidup Islam. Sikap
acuh tak acuh kaum ibu bapa dalam soal ini boleh membantu proses pembentukan keluarga sakinah sekaligus merencatkan pembangunan generasi Rabbani. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, walaupun para guru telah dipikulkan amanah untuk mendidik anak-anak bangsa di sekolah-sekolah, namun tugas formal itu mungkin terhad dan terbatas pada waktu dan premis sekolah sahaja. Ini berarti kejayaan sepenuhnya proses pendidikan anak atau murid menjadi warga yang berilmu, warga yang berakhlak, warga yang beramal soleh dan tahu berbakti kepada agama, bangsa dan negara memerlukan sokongan dan kerjasama dari seluruh anggota masyarakat, terutama sekali ibu bapa, para dai, pihak berkuasa dan lain lagi. Sokongan dan kerjasama dalam menjayakan satu tugas yang mulia dan terpuji ini sangat dianjurkan oleh agama kita, sebagaimana sebagaimana yang disarankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Maksudnya, dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab siksanya bagi mereka yang melanggar perintahnya. Sehubungan itu, saudara-saudara sekalian, hakikatnya kita semua adalah pendidik, sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Ini kerana perbuatan mengajar maupun menyuruh perkara-perkara yang ma'ruf dan bermanfaat, termasuk proses pendidikan. Pembudayaan sifat ini akan mengupayakan pembentukan masyarakat penyayang, harmoni, progresif, iaitu antara unggul yang melatari sebuah negara yang mempunyai status baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni negara yang baik dan beroleh keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah, marilah kita semua mengambil pengajaran-pengajaran terhadap perkara-perkara berikut. Yang pertama, anak-anak adalah amanah Allah yang perlu dididik dengan sebaiknya sejak mereka kecil, supaya apabila besar kelak mereka menjadi warga yang berilmu, berakhlak mulia, beramal soleh, dan sentiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada ibu bapanya. Yang kedua, ibu bapa hendaklah menerapkan pendidikan agama terhadap anak-anak dan seluruh keluarga, merangkupi aspek akidah, syariah dan juga akhlak. Yang ketiga, semoga keberkatan ilmu yang disampaikan, keberkatan harta yang dibelanjakan, sayang serta masa yang dicurahkan untuk mendampingi anak menjadi sumber kekuatan untuk kita bersama-sama mencipta sebuah bangsa yang berjaya di dunia dan juga di negeri akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunai, aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah berbuat kebaikan,
serta laranglah daripada perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah kamu atas segala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu adalah dari perkara-perkara yang dikendaki, diambil berat untuk melakukannya. Surah Luqman ayat 17. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma inna nas'aluka bihurmati hadha اليوم المبارك أن تكشف عنا قربتنا، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita melakukan ketaatan kepadanya, dan sama-sama kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan keji dan maksiat. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا سلطان سلانغور سلطان Syarafuddin Idris Shah Al-Haj ibni al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayata wal taufiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah ibni al-Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin afiyatin bimannika رمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد، وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا هذا الوباء والبلاء والمرض والشدائد والمحن بلطفك يا لطيف، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم
washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'aluhu fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim